Alright. Okay, tadi pun kita dah start. So, basically kita start lah dengan umur kita apa dia. Ya, dah. Okey, saya jawab dulu soalan yang ada dekat sini. Berkenaan dengan what we call it, BBMA ni, 6 bulan pada saya dah okey. Cuma nasihat saya pada anda adalah untuk 6 bulan ni, kalau boleh lah kalau boleh mahirkan structured BBMA tu. Mahirkan structured BBMA. Nombor satu, mahirkan structured BBMA dulu. Okey. Sebabnya daripada tu nanti, sebab structured BBMA korang memang kena betul-betul faham. Okey. Uh, uh, okay, kejap lagi saya jawab soalan Bob. Faham dulu structured BBMA. Selepas daripada tu, very clear mana satu kendera arah kuku, mana satu momentum, mana satu MHV, kan, mana satu re-entry, kan. Jadi korang kena faham tu dulu, kena clear, kena nampak. That is number one lah pada saya. Selepas daripada tu, baru kita blendkan dengan multi time frame. Korang kena ambil buku e-book saya tu, ataupun e-book daripada Abalan, kalau you guys boleh beli dalam Shopee. Dekat Shopee tu ada e-book Abalan untuk multi time frame, so you guys boleh beli. Ataupun kalau nak, anda boleh PM peribadi saya akan bagi e-book saya. Dalam tu saya akan cerita pada asas, saya ada cerita yang intermediate sikit, dan saya cerita advance, dan saya cerita summary. Dalam summary tu yang saya dah buat setup tu. Actually dia punya main dia adalah dekat page, tak salah, 16-17. Itu dia punya multi time frame. Okay. Okay, saya buka kat sini lah. Selepas daripada tu, setup terus. Setup tu yang kita nak guna tu untuk entry tu. Okay, kejap saya cuba buka e-book saya tu. BBMA MTF. Tak ada. BBMA je. Okay, kejap kita tengok. Itulah saya buka dekat sini senang. Ini saya punya support group. Kalau nak masuk dalam support group ni, korang kena PM saya personal lah. Nanti saya bagi tahu apa yang sepatutnya korang kena buat lah. Tak ada apa pun, korang boleh pergi je belajar mana-mana pun, tak ada masalah. Okay, tak ada, saya tak ada charge apa-apa. Cuma korang perlu buka akaun bawah saya. Minimum depo $100. Tapi itulah terpulang pada korang untuk nak faham. Okay, so e-book ni saya akan bagi. Saya akan cerita one by one lah secara basic BBMA. Yang page ni adalah basic BBMA saja. Alright, ni structured BBMA yang belajar daripada Cikgu Omar. Alright. Sebab tu nak kenalkan BBMA. Okay. Kejap. Okay, so basically ni BBMA punya basic dia. The most important thing ni, page ni 18. So yang ni saya dah letakkan dia punya CV. Dan CV ni apa yang saya buat adalah daripada Abalan lah. Dan saya dah letakkan time frame yang terlibat di bawah ni. So korang kena pilih lah time frame ni. Macam saya suka dekat daily lah yang kali hijau. Ini saya punya preferred lah. Okay. So yang lain tu korang kena pilih sendiri. Okay. Selepas daripada tu, di sini saya ada letak time frame 1 re-entry, time frame 2 MHB. Secara formula dia, teori dia, ini yang dekat market. Apa yang korang nak tengok. Okay. So kalau buy macam mana, kalau nak sell macam mana. Okay. Kalau kita nak counter trend tu macam mana, setup A ni. Ini saya dah bagi setup A kan. Kita nak counter trend. Setup B, kita nak follow trend. Okay, so ni ada advance sikit lah, intermediate sikit. Okay, special punya features. Okay, so yang ini untuk special punya features. Okay, special punya features ni kepada mereka yang dah mahir CV tadi tu. Alright, korang dah mahir CV, then baru pergi dekat special features tu. Baru fahamkan. Okay,
Selepas daripada tu saya ada buat ni special features lah. Dan last kali saya ada letakkan summary dia. Ni kita nak bagi tahu macam mana nak dapatkan validity tu, apa yang nak sahkan. Ni dah kira nak masuk advance lah. So bila kita dah tahu basic, intermediate dan dah advance sikit, okay, then saya buat summary. Macam saya follow summary saya je. Setup A ni, apa yang nak kena tengok. Okay, secara sell dan juga buy. Cuma saya kena buat extra sikit kat sini. Nanti saya tak tulis apa yang nak tengok. Untuk setup sell ni apa nak tengok, setup buy ni apa nak tengok. So setup A2, apa sebenarnya setup A2? Apa beza setup A2 dengan setup A1? Contohnya gitu. Lepas tu midterm trend, setup mak kilau. Yang ni dibelajar dengan abalan. Okey, ni memang special lah kalau ada. Dan setup B. Setup B ni biasa saya gunakan untuk follow trend. Kan? So kepada mereka yang nak follow trend, anda boleh guna setup ni. Dan last but not least, the most important thing adalah money management. Money management. Yang ni ramai sangat fail. Money management. Ni saya bagi kalau anda yang nak layer. Okay. Ini untuk saya lah. Kepada mereka yang nak guna lebih, itu terpulang pada korang lah. Kepada mereka yang tidak ada stop loss, this is the recommended punya what we call it, recommended punya apa dia? Dia punya ni lah, dia punya lot size. Recommended lot size. Kalau tak nak ada stop loss. Tapi kalau korang dah ada stop loss, then you can move to higher punya apa nama lot size lah. Otherwise korang boleh pilih dekat sini. Ni saya dah letak dengan money management sekali lah. H1 macam mana, H4 macam mana. This is the risk dan juga dia punya rewards lah. Okay. So ini cadangan saya lah. Okay. Itu number one. Okay. Tadi pertanyaan macam mana nak tahu price akan respect re-entry atau dia akan ke MHB, pair Euro USD weekly. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, kita tengok ni Euro USD daily bukan weekly. Okay, tak apa boleh. Tak nampak screen. Oh, sorry. Sekejap saya pun tak faham. Sebenarnya saya share dah tadi. Sorry, minta maaf betul lah tak nampak screen. Saya cakap kosong minta maaf. Skrin ibu tak nampak di Zoom. Okey. Kita ni balik ke atas balik. Sorry. So ini dah nampak skrin So dekat sini ibu saya ni memang saya letak daripada basics. Okey, daripada basic yang atas ni macam mana nak tengok BBMA punya structure. Okey. Dan yang kedua adalah yang paling important adalah BBMA multi time frame ni. BBMA multi time frame ni lah dia punya ramuan dia. Okey. So macam saya, ramuan dia saya akan pergi kepada daily lah. Daily H4, H1 dan M15. Tetapi dekat daily nak tengok apa, dekat H4 nak tengok apa, ini semua saya dah letak dah. Cuma korang kena mahirkan re-entry tu apa, MHB tu apa, kan, candle arah kukuh and CSM momentum. Alright, so ini secara teori dan praktikal dia dekat chart. Ni saya ada letak dekat chart kalau sell position. Okay. Re-entry, MHB, candle arah kukuh. Macam saya suka candle arah kukuh. Minta maaf lah kepada mereka yang tak suka kan. Macam saya suka tunggu candle arah kukuh tu. Dan candle arah kukuh tu pun saya suka dia mengesahkan candle arah kukuh tu. Itu pada saya lah. Okay, ni buy. Okay. So ini kalau setup A biasanya kita nak lawan trend. Kan, counter trend. Sama ada trend tu nak retrace ataupun dia nak berubah kita tak tahu. Then kita kena kaji sikit lah. Okay, setup B saya based on the follow trend. Katalah kita dah terlepas setup A dan kita pergi kepada setup B. Dan apa yang nak kena sahkan di setup B tu. Ini ada special features sikit. Apa yang you guys nak kena tengok. Saya buat summary. Ini untuk special features lah. Ini dia punya macam advance sikit lah. Ini bila dah advance sikit. Kepada mereka yang baru 6 bulan ke apa ke, mahirkan structure BBMA dan tahu BBMA punya multi time frame nya CFA yang tadi yang saya tunjuk tadi tu. Advance ni later on, nanti baru kita cerita sikit. Dan last but not least, saya ada buat bila dah advance apa semua intermediate ni, apa yang kita buat actually kita nak tahu validity lah. Dan saya hanya akan letak, sebab tu dalam saya lepas ni, dalam grup saya akan bagi tahu, okey, pair sekian, contohnya USD Chef, saya nampak bias ke selatan. So nak pakai setup apa? Setup A. So bila kita kata setup A, kita tahu dia counter trend atau dia counter trend.
Kalau saya kata setup A1, adalah cerita dia. Setup A tu apa? Biasanya setup A counter trend. Setup B follow trend. Maksudnya macam tu. Setup A tu dan juga satu lagi midterm. Midterm ni macam tengah-tengah sikit. Setup MK dan last but not least setup B. So saya akan bagi tahu benda tu lah, dan cuma saya kena saya kena improve sikit. Saya kena tulis lah sell position ni, contoh apa yang saya kena tengok. Kalau buy, apa yang saya kena tengok. So basically itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan what we call it, setup BBMA dan juga money management. Saya ada letakkan propose money management. Okay. Macam mana mau dapat ramuan? Dapat ramuan tu Tuan Malik boleh PM personal saya, pergi cari dekat pergi cari dekat Facebook saya, ada nombor kontak saya. You guys boleh ni. Ataupun dekat Telegram tu, saya ada post dekat Telegram, so just PM saya. Saya akan bagi dekat you guys lah. Okay? So, itu sebersikit lah. Alright. So, ini saya memang letak dia sebagai advance lah. Advance untuk technical trading. Okay, fine. So now kita pergi kepada pair. Tadi ada yang bercerita pada saya berkenaan dengan apa ni? Pair. Sekejap saya nak buka chart. Okay, Euro USD daily bukan weekly. Okay. Kita buka Euro USD dulu nanti dekat-dekat ni saya akan cerita. Biasanya hari Ahad saya akan tengok what we call it index lah. Tapi nak menjawab soalan Tuan Bob tu, okay. So ini adalah saya punya chart saya lah. Chart saya guna nama Arbitra. Kenapa saya ada gabung sedikit dengan, sebab saya ada belajar dengan kalau mungkin korang takkan kenal lah, arwah AWJ. So, itu cikgu saya yang mengajar berkenaan dengan AWJ system. So that's why kalau anda tengok saya ada tambah sedikit stochastic dengan MACD. Tak ada apa pun. It just nak bagi tahu trend and direction. Tapi purely saya pakai BBMA dan juga stochastic dengan ni untuk saya tahu lebih lanjut pergerakan market lah. As of now, sistem AWJ memang saya tak mengajar kat luar. Saya tak akan mengajar lagi. Kan? So, saya malas nak mengajar lagi lah. Okey, nak menjawab soalan Abang Bob tadi. Okey, dia kata macam mana nak tahu price akan respect re-entry atau dia akan ke MHB, pair Euro USD daily. Okey. So kalau anda tengok dekat sini, okey. Sekejap saya hide sikit, hide panel. Hide. Kenapa dia tak boleh? Mungkin ada benda lah kot ni. Okey, tak apa. Alright. So kalau anda tengok dekat sini, saya pakai daily H4, H1 dan M15. Okey. So soalan dia, macam mana kita nak tahu dia nak respect ke tak? Saya besarkan dulu nak respect re-entry tersebut. Okey. Re-entry ni biasanya dia akan terjadi selepas ada signal. Sebab re-entry ni kena faham, re-entry ni dia adalah setup untuk kita place order kita. Okey. Dan dia mesti datang daripada signal. Kalau boleh dia datang daripada signal. Contoh, mesti ada candle arah kukuh. Contoh ni candle arah awal dan baru ada re-entry. Ataupun momentum dan re-entry. Itu syarat dia lah. Tapi ada juga macam ni. Ni candle arah awal lah. Kan? Tapi kita consider ni adalah MHV. Okey, kita boleh juga consider dia MHV di higher time frame. Okey, MHV di sini dan higher time frame tengok buat apa. Dan di sini dia menjadi re-entry. So soalan dia tadi, adakah kita nak tahu re-entry ni valid ke tak? Okey, untuk anda validkan, dulu saya selalu sangat tanya, re-entry ni valid ke tak? Re-entry ni valid ke tak? Re-entry ni valid ke tak? Re-entry yang ini valid ke tak? Selalu saya tanya. Saya selalu tanya Abalan dekat sini. Zone-zone re-entry ni selalu saya bertanya. Samalah soalan yang tuan-tuan tanyalah sebenarnya. So apa yang saya dapat adalah kalau you guys pakai daily sebagai re-entry, zone MA 510 high katalah untuk sell yang saya tunjuk ni dalam case ni, okey, pastikan kena pastikan DH4 mesti jadi market hilang volume MHV. Okey? Nampak? Nampak tak?
market hilang volume. Market hilang volume. Nampak tak? Market hilang volume. Market hilang volume. Market hilang volume. Kalau di re-entry tersebut, dia menjadi momentum. Dia takkan jadi. Contoh, kita buka dekat daily, kita cari satu. Okay, saya cari satu contohnya dekat sini. Ini. Nampak tak ni? Ini kita consider macam nak re-entry lah kan. Selepas, tapi dia tak ada signal ni. Dia tak apa cantik. Kita katalah dia datang re-entry ni selepas daripada momentum tersebut ni kan. Kita katalah ini zone re-entry. Okey, tengok bila kita buka DH4 mesti ada dekat situ momentum sell. Perasan tak? Ni ada momentum sell. Yes, ini MHV. Okey, tetapi perasan tak lepas tu ada momentum sell. So re-entry tu tak jadi. Re-entry tu akan lajak dulu sedikit. Anda kena faham. Sebab tu time frame pertama kita nak tahu re-entry. Re-entry ni okey. Kalau belajar ilmu BBMA, ada momentum, re-entry. Ada candle arah kukuh, re-entry. Itu syarat dia. Kan? Tapi kadang-kadang bila market sideways di daily, kita boleh letak re-entry tu, kefahaman kita adalah MA510 high ataupun MA510 low. Untuk mengesahkan dua-dua ni, DH4 mesti dan wajib jadi MHV. Okey, yang tu anda kena clear. Otherwise, benda tu takkan berjalan. Sebab apa? Sebab bila ada market hilang volume, apa asas market hilang volume? Asas market hilang volume adalah candle ni dalam bahasa kampung dia, kalau anda baca buku BBMA, dia kata adalah pergerakan jarak jauh. Tapi bagi saya olah sikit kefahaman dia macam ni. Bila dia jadi market hilang volume, maknanya candle close dalam BB. Right? Bila candle close dalam BB, contohnya dia close dalam bawah BB, di antara mid dengan bottom. Contohnya kat sini. Maksudnya macam mana? Aku tak boleh nak turun dah. Okay? Anda kena faham macam tu. Aku tak boleh nak turun dah ni. Aku nak naik. Bila candle dah start close, lepas momentum, re-entry, momentum, re-entry, momentum, re-entry, dia kata, aku tak boleh turun dah lah. Ada market hilang volume. Macam tu juga kalau dia naik. Bila dia naik, dia close dalam BB, okay, contohnya dia start close dalam BB, dia jadi market hilang volume. Itu nak tanda apa? Aku dah tak larat nak naik dah. Aku nak turun dah. Itu maksud dia. Kena ada kefahaman tu. Sekiranya sebaliknya di zone re-entry tersebut tu ada momentum. Contoh kita nak re-entry buy tapi ada momentum sell. Itu tanda apa? Aku nak terjun lagi. Tambahan pula BB pula kembang macam ni, kembang besar macam ni. Nampak? So dia tak boleh nak pergilah. Contoh kalau saya kata macam ni. Contoh, ni ada candle arah kukuh dan nampak tak zone sini? Yang you guys tengok kat sini ni zone ni. Patut re-entry lah kan? Aku patut nak sell lah. Pergi tengok dekat H4. Ada apa? Pastinya di H4 ada momentum. Perasan tak? So bila ini jadi momentum, itu dah kata kita dah salah. So bila H4 ada momentum, maksudnya apa? Dia akan bawa perjalanan weekly. Dia nak cari mana ni? Ni, momentum ni. Kalau dia keluar sini, okey, saya ambil yang kat sini. Okey, selepas momentum ni lah kan. Nak pergi mana? Dia nak cari zone re-entry sell di weekly. Nampak ni? Ni yang ni. Okey, ataupun top BB di daily. Top BB di daily adalah re-entry sell di weekly. Re-entry sell zone ni maksudnya apa? MA510 high di daily, di weekly. Maafkan saya. Itu. Untuk mengesahkan, anda kena pastikan macam tu. Itu je. Dalam kepala, sebab tu, kalau anda tengok saya share screen, kejap biar anda nampak cat e-book saya. Kalau tak nampak, tolong maklumkan ya. Okey, tengok dekat sini. Dekat sini, buy position ni. Nampak tak? Time frame yang pertama mesti re-entry. Okey, sebab apa? Kita nak tahu BMA structure, kita nak tahu trend, kita nak tahu ruang, kita nak tahu dia boleh jadi sebagai kita punya dynamic SNR sebenarnya. Kalau anda faham, ini advance sikit lah. So, zone re-entry. Tetapi re-entry ni mesti disahkan di time frame yang kedua. Nampak ni saya letak confirmation for time frame 1 yang ini. Mesti jadi MHV. Dan MHV ini sahaja macam saya suka sahkan dia. Macam mana saya nak sahkan? Saya ada dua. Di time frame yang ketiga perlu jadi MHV atau candle arah kukuh. Okey? Baru boleh anda buat mengesahkan benda ni. Okey. Tetapi macam saya pergi lagi satu step.
Saya suka sahkan candle arah pokok ini dengan candlestick momentum. Okay. So basically apa nama ni? Basically what we call it? Basically candlestick momentum ini akan mengesahkan candle arah pokok. Once tu ada, saya tanpa segan silu, saya akan terus mencari entry. Macam saya systematic sikit. Macam Abalan, kalau dia dah tengok re-entry, dia dah tengok market hilang volume, time frame ketiga dia market hilang, dia belasah je. Sebab dia ada cut loss. Macam saya tak ada cut loss. Sebab tu saya suka dia mengesahkan dulu. Bila ada mengesahkan, dan saya akan hold the position. InsyaAllah dalam 3 ke 4 minggu, dengan money management yang betul, anda akan dapat, dia akan move balik pergerakan ni. Biasanya dalam 4 minggu pergerakan, kalau dia floats lah. Okay? So basically, itu cara dia untuk mengesahkan. Pastikan benda tu kena disahkan dulu. Okay? Boleh ya Abang-abang Alright. Boleh print buku. Boleh, nak print boleh je. Print je lah. Cuma nanti apa, mungkin nak buat buku ke, boleh lah. Kan, cikgu dengan abang dah buat buku kan. InsyaAllah nanti saya buat semula buku saya, insyaAllah pelan-pelan. Okay, so itu cara dia lah. Itu cara macam mana saya tengok. Sebab saya sistematik sedikit. Bukan sistematik macam mana, saya suka mengesahkan sesuatu pergerakan. Saya tak ada macam nak terus masuk. Sebab saya tak ada dapat that level of confidence tu, saya tak ada. Cabaran dia memang confirm. Apa nama, what we call it, dia terus masuk. Macam saya tak. Saya suka menunggu dulu. Sebab tak lari mana pun. Kan? Tak lari mana, insyaAllah. Okay. So, itu adalah saya punya respon kepada anda. Sekiranya anda nak tanya, anda boleh tanya lagi di dalam ni. Untuk dapat ni, korang boleh PM saya, tak ada masalah. Nanti saya akan cuba bantu anda untuk memahami tentang apa, e-book ke apa ke, korang boleh PM saya. Tak ada masalah. Just PM je saya nanti. Okay? So, kita proceed dengan analisa pada minggu ni. Okay, so minggu ni macam biasa. Tapi siapa yang nak tanya, boleh terus tanya je dah. Nanti saya tengok dekat ruang chat. Okay, macam saya akan tengok dulu pergerakan secara mingguan di USD Index. Okay, so dekat Light Finance, kelebihan dia adalah kita ada index. Indices. Book indices ni untuk stock market. Okay, dan juga kita ada index untuk currency, mata wang. Okay. So semua pair yang ada kebiasaannya, kita macam dekat Light Finance ni, kenapa kita ada index ni? Sebab kita ada structured. Kalau forex major hanya ada 7 saja. 2, 4, 6, 7. Kita structured. Sebab daripada yang forex major ni, dia akan ada indeks dia yang tersendiri. Nampak tak? So that's why untuk move nanti saya ajar calculation. Macam mana datangnya calculation data untuk Euro USD. Kena darab dengan apa? Kena bahagi dengan apa? Okay. So kalau anda nak trade crosses, so anda kena tengok, katalah Euro, anda kena tengok indeks Euro. Macam mana pergerakan dia semasa? Macam mana pergerakan JPY semasa? Indeks dia. Okay. Dan baru kita tahu pergerakan yang seterusnya lah. So basically macam saya akan fokus dekat major pair. So daripada major pair tu saya dah tahu kat mana yang saya nak entry lah basically. Okay. Daripada situ dan kita tahulah cross pair tu akan jadi apa. Macam contoh GN. Kan? GN kalau you guys tengok, dia punya kedudukan dia GN kan. So GN adalah gabungan di antara GBP dan juga New Zealand. Betul kan? So kebiasaannya bila USD lemah, G akan kuat, N akan kuat. So GN akan sideways. So kita tak nak lah macam tu. Okay, itu kita belajar kelas kemudian nanti untuk cross pair sahaja. Macam mana nak buat selection. Tapi agak interesting untuk kita trade cross pair ni. Saya dah berminat untuk trade cross pair yang what we call it, yang ni lah. Minor, nampak tak ni? Minor belum lagi. Saya forex cross je. Forex cross ni memang superb lah sebenarnya, superb. Dengan ada ilmu BPMA dengan Abalan lagi superb lah. Seriously saya cakap. Okay, so kita tengok analisa untuk weekly. Okay, kalau anda tengok weekly, Euro USD ni dah berjalan, Euro USD, minta maaf. USD index ni dah berjalan berapa minggu ni? 1, okay, 2, 3, 4 minggu dah berada di zone re-entry sale MA510 high. Okay, so 4 minggu.
Maybe dia akan pergi pun another 1 week lagi untuk dia bermain-main di sini. Sebelum dia nak turun balik. Kenapa saya kata 4 minggu, 5 minggu dia akan turun? Sebab kita pakai MA 5 dan MA 10 high. So at least 5 ke 10 lah kita kata. Macam ni, tap dia turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia dah naik. Nampak tak? So basically roughly macam itulah pergerakan. Same goes to year. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak dia dah sideways dan dia start turun. So bestnya ilmu BNB multi time frame, dia boleh bagi tahu berapa lama lagi aku nak naik ni. So dah ada 4 minggu. Okay. So weekly berada di zon tertinggi, di daily mesti jadi market hilang volume. Kalau di daily ada momentum, memang dia akan terus naik. Nampak tak? Ada sikit momentum di sini, perasan tak? Tetapi dia tahu apa cantik. Kita punya tu agak flat, BB. So dia mungkin turun sekejap sebelum dia nak naik balik. Tetapi momentum ni telah membatalkan momentum yang ini sebenarnya. So dia masih kuat nak naik, cuma dia nak respect dulu naik, dia mungkin turun sebelum dia nak naik seterusnya. Anda kena faham tu. Sebab apa? Sebab pergerakan ni dah berada dalam 4 minggu. Mungkin dia akan ada 1 minggu lagi untuk dia naik. Kita tak tahu. Okay? So di daily mesti jadi market hilang volume. Yes. Adakah market hilang volume ni akan jatuh? Okay, kita ada 10 minit lagi. Nanti kalau terputus, saya akan hantar lagi sekali signal itu dalam grup kita. Salah pakai yang free. So DH4 mesti ada candle arah kukuh. Okay. So basically anda perasan tak, DH4 ketika ni tidak ada candle arah kukuh satu pun kat sini. So nak terjun pada saya belum lagi lah. Belum lagi. So kalau DH4 ni buat candle arah kukuh nanti, okay, dan kita tahu yang market akan terjun ke bawah, dia akan respect ke bawah. Okay. So pada saya kenaikan dah tinggi, cuma dia dalam keadaan yang lemah saja. Okay. So kita tunggu dia bergerak untuk turun ke bawah ni. Kalau mereka yang tak ada position sell lagi, tunggu dekat sini untuk buy. Okay. DH4 mesti jadi Babema dan market hilang volume. Dan DH1 ada candle arah kukuh dan baru kita pergi. Tetapi nampak tak H1 ni ada momentum sell. So pada saya dia akan respect dululah. Okay, so kita tunggu sama ada dia akan jadi candle arah kukuh ataupun tidak. So bila USD dalam keadaan sideways, dalam keadaan kenaikan, tetapi dalam keadaan yang lemah, so semua pair yang lain akan buat penerjunan tetapi dalam keadaan yang lemah. Okay, macam EU. Yeah? Macam ni saya akan letak major pair dan kita tengok semua pair yang ada. Ini semua susunan, what we call it, susunan ni, saya memang follow amalan. Ni semua ni. Semua pair ada. Okay. Alright. So nampak Euro USD. Kita start daripada weekly. Nampak tak dia berada di zone mana? Okay. Di MA 510 low. Nampak? Adakah dia akan naik? Kita tengok di daily. Nampak dia ada momentum. So belum lagi. Maksudnya dia akan turun dululah. Dia akan turun buat sideways sebelum dia nak naik. So pada saya ini dah ada momentum, memang dia akan cari. Bila sini ada momentum di daily, dia akan cari bottom BB di H4 sebenarnya. Okay. Dia mesti continuous lah Mesti continuous. Tapi dia jadi sideways, dia jadi market hilang volume. Dan silap-silap dia akan push market naik. Itu kita kena monitor. Sebab kita kena follow CV kita. Kita dah tengok daily, weekly dah re-entry buy. Daily ada momentum. So tak sah lah. Dah tahu dah tak sah. Okay. So you guys boleh tukar lah. Macam setengah orang dia tak dah pakai weekly macam tu. Kan? Lepas tu dia dah tengok daily tu tak ni macam masih sell. So dia akan start daripada daily. So daily nampak tak zone re-entry sell. DH4 mesti jadi apa? Market hilang volume. Nampak? Market hilang volume. So H4 market hilang volume. H1 mesti dan wajib ada candle arah kukuh. Tunggu dia ada candle arah kukuh baru dia terjun. Tak ada candle arah kukuh dia tak terjun lagi. Seriously, ini apa yang saya dah kaji lah. Okay. So in summary, USD dalam keadaan naik tapi lemah, dan semua yang USD di belakang akan menurun tapi dalam keadaan yang lemah, menunggu masa untuk naik. So kita tengok JPY pula. Okay, indeks JPY. Okay, indeks JPY, kalau macam saya memang menunggu JPY. Macam saya personally lah, saya cakap terus terang, saya hanya monitor dekat H4 lah. Tapi dalam kepala saya, di daily dah tahu apa, di H1 akan ada apa.
Okey, nampak tak? Dia ada momentum di sini. So pada saya dia akan tunggu re-entry di sini, re-entry buy. Dan saya jangkakan yang dia turun dulu sekejap buat re-entry buy. Selepas tu saya nak dia naik sampai atas ni dan dia jadi market hilang volume dekat sini. Sekiranya dia jadi market hilang volume kat sini, kekuatan nak naik, cakap macam tadi saya cakap, aku dah tak larat nak naik dah. So menunggu masa untuk turun. So bila jadi market hilang volume sini, kita tahu dah. Okay. Di apa nama ni, di H4 market hilang volume. Okay. Di daily zone re-entry, dia terlambat sikit ni. Okay. Dia hang sikit. So di H4 macam tu, so daily zone re-entry dan kita tunggu di H1 je. Tunggu dia buat candle arah kukuh. Sekiranya di H1 tu buat candle arah kukuh dan kita tahu yang dia akan buat movement lah. Okay, kejap sebabnya ini dia ada tu yang jadi ni sikit tu. Kejap Kalau terputus lagi saya send yang baru ya dalam group, minta maaf banyak. Okay, by the way, kalau siapa-siapa yang nak tanya boleh tanya dulu buat sementara. Any pairs yang you guys nak tahu, just bagi tahu. Nanti saya akan cuba bantu anda lah. Okay. Okay, nampak Alright. So ni day daily. Nampak daily berada di zone re-entry buy. Re-entry sell, maafkan saya. Ni. Okay. So H4 mesti jadi market hilang volume dulu. Okay. H4 mesti jadi market hilang volume. Baru kita akan akan standby untuk entry. So pada saya, biar dia turun ke bawah ni dulu sekejap, dia main-main. So dan dia naik atas ni, saya nak tunggu tu. Pada saya mungkin hari Selasa malam ataupun hari Rabu awal pagi. Kita akan nampak insya-Allah. Ni indeks JPY lah. So maksudnya semua JPY. Semua JPY. Okey, semua JPY dalam keadaan yang begitu. See? Anda nampak tak? Cuma apa nama? AJ boleh buy dulu. Dia naik momentum, tunggu re-entry buy, dia naik. Nampak tak? Semua macam tu. NZD, JPY, NJ, EJ. Nampak tak? GJ. Ni. CAC JPY. Okay. Chef JPY. Okay. Dan juga UJ. So, itu adalah standby untuk kita masuk. So macam kalau korang nak buy dulu silakan, tetapi jangan ambil profit yang banyak lah untuk JPY. Okay. Boleh? Ada apa soalan nak tanya? Wah, ramai juga hari ni. Ada 12 orang. Ramai. Ada apa-apa yang you guys nak bertanya pada saya? Sebelum kita... Okay, sebelum saya bagi link yang baru. Biasalah free. Malas nak what we call it, nak buat yang berbayar. Okay, ada seorang tanya kejap saya nak save sekejap. Ya. Okey, soalan. Dalam grup belajar MM ya. InsyaAllah. Nanti pair gold pandangan saya turun low BB daily baru naik. Kalau salah tolong betulkan. Okey, kejap kita tengok gold. Okey. Gold. Dalam grup berkenaan dengan MM, saya bagi tahu dah rule of thumb, saya dah bagi tahu 100 USD maksimum 3 je entry anda, 0.03. Bukan 3 entry lah, lot size 0.03. Itu kalau tak nak MC lah. Ini bukan untuk gold lah, gold kena lain sikit. Jangan ngada-ngada kat gold. Kenapa semua pair AUD kuat buat naik? Okey, kejap lagi saya cakap saya explain kenapa yang soalan Tuan Mon ni. Saya nak cakap saya nak share berkenaan gold. Gold low BB daily baru naik kalau salah. Okey, kita tengok. Gold low BB daily kejap Okey. Okey, gold ketika ni dia berlega-lega dan bermain-main di MA 510 low. Okey. So adakah dia nak turun sampai ke bawah ni? Okey, pastikan di H4 ada momentum. Momentum sell. See? Dia dah ada momentum sell dekat sini. Bila dia ada momentum sell ni, insya-Allah dia akan pergi dekat daily lah. Betul apa yang tuan cakap tu. Okey. Cuma dia kena pastikan continuous momentum lah. Macam ni momentum tapi BB flat. Kena hati-hati
Kena tengok juga BB tu. Jangan main redah je, serbu tak pakai helmet kan. So dia bila ada momentum, insyaAllah dia akan turun ke bawah. Dan pastikan di H1 pun continuous momentum. Kalau H1 pun dalam keadaan makin hilang volume, normally dia akan respect untuk naik dulu. Itu pada pandangan saya. So apa yang tuan kata tadi tu betul, dia akan turun ke bawah. Okay, pastikan monitor di H4 mesti ada continuous momentum, dan di H1 pun kalau boleh ada momentum juga, momentum sell. Baru dia akan terus mencari bottom BB di what we call it, di daily. Okay, so saya stop dulu sekejap kat sini. Saya akan bagi link yang baru. Okay guys, nanti anda masuk dekat link yang baru, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.